Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi, Tuan Imam, barisan ahli jawatan kuasa surau, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada kepada malam ke-20 Ramadan yang mana singkat, sangat singkat dan sangat pendek, pejam celik kita dah masuk ke malam 20 Ramadan. Maka benarlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat daripada Imam Ibn Hibban, di antara tanda-tanda kiamat ini adalah wa yataqarrabu zaman. Di antara tanda-tanda kiamat ini adalah masa menjadi singkat. Singkat di situ disebabkan hilangnya keberkatan, hilangnya orang-orang yang saleh dan sebagainya. Jadi insya-Allah pada malam ni seperti mana tajuk yang diamanahkan kepada saya berkenaan dengan Lailatul Qadar dan apa yang kita laksanakan, apa yang kita nak buat pada malam Lailatul Qadar. Dan sebelum kita pergi jauh itu, Lailatul Qadar ini, Al-Qadar itu para ulama berbincang apakah maksud Al-Qadar itu. Lailah itu kita tahu malam lah, Al-Qadar itu apa? Maka sebahagian para ulama menyatakan maksud Al-Qadar itu ialah malam yang mana para malaikat turun, antara tugasnya adalah untuk menulis takdir yang dipanggil sebagai takdir sanawi, takdir tahunan, yang mana para malaikat itu turun menulis takdir apa yang akan berlaku kepada alam ini. Maka disitulah dinamakan Al-Qadar, malam penulisan takdir. Yang pertama, ada sebahagian para ulama yang lain pula menyatakan maksud qadar itu ialah daiq, maksudnya sempit. Kenapa sempit? Kerana pada malam itu tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Kerana turunnya para malaikat bersesak-sesak, begitu banyaknya para malaikat turun, dan tujuan mereka ini adalah untuk memberikan rahmat, mengangkat doa-doa manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab tu ditamakan Al-Qadar, dipanggil sebagai malam yang sempit. Dan ada sebahagian para ulama pula menyatakan maksudnya malam yang mulia, malam yang dikhususkan kemuliaan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tahu apa itu Al-Qadar, apa itu dia punya maksud dan apa perbincangannya. Baik, kemudian kalau kita melihat kepada kelebihan Al-Qadar itu sangat banyak. Allah sebut dalam surah Dukhan ayat yang kedua, ayat yang ketiga Allah menyatakan bahawa inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh berkat. Malam yang penuh berkat di sini adalah Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Jadi keberkatan itu Allah turunkan, dan keberkatan itu akan berada dan didampingi kepada sesiapa yang mencari keberkatan. Itu antara kemuliaannya. Dan juga pada malam Ramadan ataupun pada malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadar itu sendiri diturunkan Al-Quran, yang mana Allah kata seperti mana yang dibaca oleh Tuan Imam tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami sungguh-sungguh benar-benar telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Maksudnya penurunan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Tidak apalah tuan-tuan, ada yang kata 17, ada yang kata 21, ada yang kata 26 dan sebagainya. Itu perbahasan di kalangan para ulama. Yang pastinya Quran turun, yang pastinya Quran turun dan memberi panduan kepada kita, yang mana menjadi kehidupan kita insya-Allah berpandukan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ni juga adalah malam turunnya para malaikat, malam yang penuh kemuliaan, dan malam Allah nak mengampunkan hamba-hambanya. Seperti mana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man qama lailatul qadr, sesiapa yang mana menghidupkan malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaba, betul-betul dengan penuh keimanan, penuh keyakinan, penuh kepercayaan, wa ihtisaba, dan mengharapkan pengampunan, mengharapkan juga ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, diampunkan dosa yang sebelumnya. Ini menunjukkan bahawa kelebihan-kelebihan, fadilat dan juga keberkatan pada malam Al-Qadar. Baik, di sini kita nak bincang sikit.
Bilakah berlakunya malam Al-Qadar ini? Ini adalah rahsia daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi ada bagi hint sikit, Nabi bagi petunjuk sikit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, hadis yang sahih, taharau lailatul qadr, carilah malam Al-Qadar. Cari waktu bila? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil ashri awakhir min Ramadan, pada 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan. Maka Abu Qilabah, satu ulama yang hebat, sebahagian menyatakan beliau ni adalah anak murid kepada sahabat radhiyallahu an ajmain. Beliau menyatakan rupanya malam Lailatul Qadar, Al-Qadar ini dia berubah pada setiap tahun. Berubah pada setiap tahun. Boleh jadi malam 20, boleh jadi malam 21, boleh jadi pada malam 27, 25, 29, 30 dan seterusnya. Boleh jadi ia berubah di atas keizinan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang ni keistimewaan, tapi Nabi dah bagi dah. Nabi bagi tahu kepada kita, iaitu dah 10 malam yang terakhir. Bahkan ada juga dalam riwayat yang lain, juga hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taharau lailatul qadr minal witr, carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil, 21, 23, 25, 27, 29. Kan, so 5 hari ni kalau tak mampulah untuk kita buat 10 hari itu, maka dia kata Nabi, cari pada malam-malam yang ganjil ini. Dan di sini juga menunjukkan bahawa malam Lailatul Qadar itu boleh jadi berubah-ubah daripada malam lain kepada malam yang lain pada setiap tahun, dan boleh jadi dia juga adalah satu keistimewaan, kelebihan yang Allah bagi, tidak ada tolak bandingnya kepada mereka yang betul-betul mencari. Dan di sini juga ada pendapat di kalangan para ulama, antaranya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya adalah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab menyatakan bahawa Lailatul Qadar itu pada malam 27 Ramadan. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok di belah-belah Arab sana, 27 ni memang dia orang tak tidur, tuan-tuan. Kan, dari 10 malam terakhir tu tak tidur lah, 27 tu lagi dia orang tak tidur. Kerana berdasarkan pandangan daripada sahabat Ubay bin Ka'ab yang menyatakan malam Lailatul Qadar 27, maka mereka giatkan melakukan betul-betul ibadat pada malam itu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menyatakan terjadinya, dan aku berharap, kata Imam Syafi'i, aku berharap malam Lailatul Qadar ini berlaku pada 21 Ramadan. Kan, 21 Ramadan. Jadi kita sebut itu semua pendapat sahabat, pendapat para ulama, tapi yang betul-betul Allah turunkan wahyu daripada Quran ataupun hadis Nabi menyatakan bila betul-betul, tidak ada. Tidak ada secara khusus, tidak ada. Maka disebabkan itu kita taharau, maksud Nabi kata tu, cari betul-betul, ibadat betul-betul, buat sungguh-sungguh pada 10 malam terakhir, dan kalau tak mampu pada malam ganjil pada bulan Ramadan. Dan kita tidak mencari tanda, kita tidak mencari tanda. Kalau kita melihat perbahasan ulama-ulama hadis, antara disebut oleh Imam Ibn Khuzaimah dalam kitab beliau Sahih Ibn Khuzaimah, adalah hadis yang diriwayatkan bahawa pada malam itu la baridha wala harrah, dia tidaklah terlalu sejuk, tidaklah terlalu panas. Kan, tak terlalu sejuk, tak terlalu panas pada malam itu, dan keadaan malam itu tenteram, keadaan malam itu dalam keadaan yang ceria, keadaan malam itu dalam keadaan yang begitu, suasananya itu begitu cantik, begitu molek. Tapi hadis-hadis ini Imam Ibn Khuzaimah sendiri menyatakan tidak kukuh daripada sudut riwayat. Yang kukuh hanyalah tanda-tanda Lailatul Qadar itu pada paginya. Dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, pada waktu pagi itu cahaya matahari itu dia tidak terlalu terik, tak terlalu panas. Tapi ceritanya tuan-tuan, walaupun hadis sahih dalam riwayat Imam Muslim, tapi ceritanya malam Lailatul Qadar itu dah berlalu semalam. Maka tak ada guna kita tengok betul sahih, maksudnya apa, kita kata betul dia punya matahari itu tidak memancar sangat cahayanya dan sebagainya, tapi itu dah berlalu. Jadi pada malam tu kalau kita rasa suasana tenteram dan sebagainya, mungkin, tetapi itu adalah pengetahuannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tanya mana-mana para alim ulama pun, mereka tak kata tepatnya malam ini, mereka akan kata mungkin malam ini, mungkin malam ini, mungkin malam ini. Dan kita juga kadang-kadang kita suka update kat Facebook apa semua, rasanya malam semalam kot. Orang lain ni malah dah dah semalam-semalam dah berlalu dah, tak payahlah kot baca Quran ke qiyam ke apa ke dah, tak perlulah, jangan. Jadi kalau kita dapat rasa pun itu perasaan kita, tapi yang sebenarnya siapa? Di sisi Allah, dan Allah nak bagi pahala, Allah nak bagi rahmat, Allah nak bagi keberkatan kepada kita. Baik, habis satu part berkenaan dengan
apa ada pada malam Lailatul Qadar, bila dan sebagainya, maka tak perlu kita mencari tanda, tapi kita mempergiatkan ibadat kita pada malam-malam Al-Qadar. Baik, soalan yang kedua, kita nak buat apa? Kita nak buat apa? Bila sebut malam Al-Qadar ni bermula bila? Bermula pada maghrib tadi, tuan-tuan. Jangan kita ikut jam 12. Maksudnya daripada maghrib tadi sekitar dalam 7.20 lebih kurang, 7.22 masuk waktu, sampailah besok kepada waktu subuh dalam 5.55 lah kita kata, kan? So lebih kurang lah. Ni saya waktu Sungai Buloh, kan? Tuan-tuan waktu Selayang lah, kan? Okey, so di sini dalam ruang lingkup, kalau kita kata 7.20 sampailah besok pagi tu, katalah contoh masuk waktu subuh, lebih kurang dalam 10 jam 40 minit lebih kurang. Jadi kita bahagikan dekat situ, kalaulah kata pukul 10.45 lebih kurang, itu 1/3 malam yang pertama. Maksudnya masuk pada maghrib sampailah pukul 10.45, 1/3 malam yang pertama. 10.45 sampai pukul 2.45 lebih kurang, itu adalah 1/3 malam yang kedua. Dan yang terakhir, seperti mana diumumkan tadi, ada qiyamul lail pukul 4, itu adalah tempat waktunya, iaitulah pada 1/3 hujung malam. Kan? Sehinggalah masuk kepada waktu subuh. Kerana dalam Al-Quran Allah sebut dalam surah Al-Qadar tadi adalah waktu bila? Itulah sampai sejahteranya itu, salamun hiya hatta matla'il fajr. Kesempurnaan, maksudnya kesejahteraan malam itu sampailah pada waktu subuh. Itu nak kena betul tu. Bukan subuh, bukan 1/3 malam pukul 12. Itu baru tengah malam dah. Kalau gitu dia tak betul. Maksudnya waktu Islam, kalender kita masuk maghrib, maka maghrib tadi bermulalah pada 10 malam yang terakhir. Jadi kita nak kena buat apa? Kena buat apa? Maka dalam hadis riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah, yang pertama, kita menghidupkan dengan salat malam. Nak sambung tarawih, nak tahajud, nak buat solat apa-apa, maka hidupkan solat-solat sunat itu. Kerana Nabi sebut, man qama lailatul qadr imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzam. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, maksud hidup tu qama. Qama ni maksudkan kita kata iqamah, dirikan, iqamati solat, mendirikan solat. Maksudnya adalah kita mendirikan dengan solat sunat. So solat-solat sunat tu kita pergiatkan lagi. Kan, sebab tu dalam hadis riwayat Imam Tirmizi kata Nabi SAW, nak dapat pahala qiyamul lail semalam ni, kata Nabi, iaitulah innahu man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah, atau kama qala Nabi SAW. Hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Siapa yang mana ikut imam tadi, solat tarawih tadi, ikut imam sampai selesai, bukan 8 dia bangun lah, rugi, sampai selesai, maka pada waktu tu ditulis baginya pahala qiyamul lail 1 malam, kata Nabi SAW. Ataupun dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih, siapa yang mana salat isyak berjemaah, salat subuh berjemaah, maka sempurnalah qiyamul lail dia malam itu. Maksudnya dapat pahala qiyamul lail malam penuh. Tapi persoalannya takkan itu je kita nak buat. Kan? Jadi kita nak hidupkan malam kita dengan solat sunat, bermula pukul 4 tadi pun boleh, tuan-tuan nak mula pukul 3 boleh, tak ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita hidupkan malam kita ini dengan memperbanyakkan baca Quran ni, tuan-tuan. Jangan tinggal. Kalau kita sebelum ini dua juzuk contohnya, kan, ada yang mungkin 3 juzuk, giat kali mungkin boleh pergi 5 juzuk satu malam, silakan. Kan, 5 juzuk satu malam, kalau boleh 3, kalau boleh 2, tapi kena lebih lagi daripada yang biasa ni. Kenapa, tuan-tuan? Kerana Quran ni rupanya dekat akhirat nanti dia akan bagi syafaat yang sangat besar kepada kita. Dalam hadis riwayat daripada Imam An-Nasai dan Imam Ahmad, hadis yang sahih, kata Nabi SAW, as-siyam wal Quran yashfa'an. Quran dan juga puasa akan mensyafaatkan kamu. Syafaat ni apa benda, tuan-tuan? Peguam bela. Dia adalah talian hayat, yang mana kita ni, kalau hari ni kita kena, ada sahabat pun semua kena COVID kan, so kena COVID ni, tuan-tuan, dia pernafasan dia jadi teruk, maka ada yang masuk ICU, dia sangat memerlukan kepada bantuan pernafasan. Wahai Tuhanku, mana'tuhu minal lail wan naum, dia ni aku telah melarang dia daripada tidur dan juga buat benda lain pada waktu malam. Fasyafi'ni, dengan sebab aku berilah syafaat kepada dia. Tuan-tuan, Nabi gambarkan Quran ni rupa dekat akhirat nanti ataupun dalam kubur nanti, dia datang rupa dengan wajah seorang lelaki yang mirip macam kita. Kata Nabi SAW, rajulun syahib, seperti lelaki yang mirip kepada kita. Dan kata Imam Suyuti, cuma ada sikit lah dia punya struktur badan, warna, tapi lebih kurang kita, sehingga kita tak kenal. Kita tanya ni siapa ni,
Dia kata, akulah Quran yang kamu baca dulu. Jadi sebab tu tuan-tuan, malam bulan Ramadan, khusus malam 10 terakhir ni, giatkan, tambahkan lagi bacaan Al-Quran. Mana yang kita mampu tu kita tambahkan lagi baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, sedekah kita tuan-tuan. Masuk maghrib tu sampai besok tu cuba cari ruang-ruang sedekah. Sekarang ni apps yang ada ni dalam perbankan apa semua ni mudah. Ada boleh setting, boleh set untuk apa? Tiap-tiap hari kan. Auto saja tuan-tuan. Jadi tuan-tuan pilih je mana tempat tuan-tuan nak letak tu, sekolah tahfiz ke, masjid ke, surau kita ke, mana-mana tempat tuan-tuan buat. Kerana Nabi SAW kana ajwadan nas. Nabi ni manusia paling dermawan. Dia paling dermawan pada 10 pada malam Ramadan ini, pada hari Ramadan Nabi paling dermawan. Dan kita giatkan pada 10 malam terakhir ini dengan bersedekah. Jadi bersedekah ini merupakan salah satu perkara yang kita nak kejar jugalah, yang 83 tahun 4 bulan pahalanya tu tuan-tuan. Iaitu dah 1000 tahun, 1000 bulan itu, 1000 bulan. Jadi itu antara kelebihan yang mana kita buat, kita teruskan dengan sedekah kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, amalan-amalan yang kita boleh kerjakan juga adalah jangan tinggalkan zikir dan selawat. Zikir dan selawat ni tuan-tuan, contohnya zikir ni banyak, sangat banyak. Tuan-tuan carilah satu zikir yang tuan-tuan senang untuk terus buat. Contoh, dalam riwayat Imam Al-Bukhari kata Nabi SAW, 2 kalimat khafifatain, sangat ringan alal lisan, yang sangat ringan pada lidah, sangat berat pada timbangan amal. Apa dia? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau tuan-tuan nak amal tu sila. Tuan-tuan nak amal subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, terus zikir, terus. Kan? Kurang-kurang sikit waktu nak buat benda lain tu tak payah buat lah. Fokus kepada Quran. Tak boleh fokus Quran dah, kita berzikir pula. Tak boleh kita selawat pula kepada Nabi SAW. Jadi yang keempat, zikir dan juga selawat. Dan yang kelima juga, antara benda yang kita jangan terlepas juga adalah, rupanya tuan-tuan, para salaf dulu, ulama-ulama terdahulu pada tabi'in, mereka ni pada malam-malam iktikaf ni, mereka suka belajar ilmu. Ni yang kita buat ni sebenarnya, ini yang dibuat oleh ulama dulu. Kan, yang kita dengar tazkirah, besok subuh pula ada lagi, itu yang dibuat oleh ulama-ulama terdahulu. Bahkan ada riwayat-riwayat daripada mereka menyatakan, aku waktu iktikaf 10 malam terakhir tu habis satu kitab kami belajar. Kan, habis satu ilmu ni, ilmu Quran, tadabbur, ilmu tafsir, ilmu hadis kami belajar. Menunjukkan bahawa itu adalah sunnah ataupun perbuatan yang dilakukan oleh ulama terdahulu ketika mana beriktikaf. Kan, sebab ada setengah orang dia faham, tak payah dengar lah tazkirah apa semua ni, kita tumpu baca Quran. Silap pun. Kerana para ulama dulu juga mempergiatkan ilmu, perbincangan dan juga pendalaman berkaitan dengan ilmu Quran, hadis Nabi SAW dan yang selainnya. Ini kita kata yang kelima. Dan yang keenam tuan-tuan, apa saja amalan soleh yang kita rasa itu amalan soleh, amalan yang baik. Contohnya apa? Bagi makan orang buka puasa ke, sponsor sahur ke, contohnya kan. Buat tuan-tuan, apa yang mampu kita buat amalan soleh, amalan yang baik, maka pada waktu tu kita teruskan. Tapi yang fokusnya tadi, kalau dapat 4 tadi, 5 perkara tadi, yang tu kita buat sungguh-sungguh, menjelang sehinggalah kepada waktu subuh. Tapi kalau kita melihat kepada keadaan sekarang ni, mudah-mudahanlah tidaklah PKP di Selangor ni tuan-tuan. Kita naklah 10 malam terakhir ni kita iktikaf di surau, kan, ataupun di masjid, macam surau tuan-tuan di masjid dan sebagainya. Itu antara tempat yang kita boleh beriktikaf. Apa maksud iktikaf? Kita berdiam sebentar, kita beribadat di dalam masjid. Berapa lama tempoh dia? Kalau ikut dululah tuan-tuan, Nabi SAW, Nabi akan masuk maghrib tadi, dan Nabi akan keluar pada hari raya tuan-tuan, iaitulah pada pagi hari raya. Itu Nabi punya iktikaf. Para sahabat pun macam tu. Bahkan disebut dalam riwayat Imam Al-Bukhari, selepas Nabi wafat, isteri-isteri Nabi pun beriktikaf macam tu juga. Masuk pada pagi tu, keluar. Maksudnya keluar tu untuk tujuan penting tu tak ada masalah lah. Tapi bukan balik rumah dulu, pergi bazar sekejap, balik semula. Tak. Maksudnya betul-betul tu, sedia cukup-cukup. Kalau mampu. Tapi kata Imam Nawawi rahimahullah, imam besar dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, kalau tak dapat berapa waktu yang tuan-tuan boleh peruntukkan waktu iktikaf, waktu itulah kita iktikaf di surau ataupun di masjid. Kita faham semua ni, tapi kita buat itu, kita nak ada dalam diri dan jiwa kita ni betul-betul perasaan itu berserah kepada Allah bila mana kita buat amal ibadah. Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 114, wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa yu'tihi ajran 'azima. Siapa yang mana buat betul-betul satu ibadah amalan tu betul-betul kerana Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bagikan kepadanya pahala yang begitu besar, yang begitu banyak. Kan, ini antara benda yang kita kena ada, keikhlasan yang betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi ajar kita satu doa.
Dalam riwayat Imam Tirmizi, dalam riwayat Imam Al-Bukhari, dalam Adabul Mufrad, Nabi ajar kita satu doa kepada Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Saidina Abu Bakar As-Siddiq ajar kepada kita. Ini doa untuk sentiasa kita ikhlas, untuk mengelakkan diri kita berlakunya syirik kecil. Tak ikhlas, riak, rasa malas, rasa penat, rasa macam tak semangat lah, dan macam-macam lagi. Maka Nabi ajar kita, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bik wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada aku mensyirikkan kamu dalam keadaan syirik kecil, tak ikhlas, riak, takabur dan sebagainya. Dan bukan setakat itu saja, Nabi suruh kita minta kalau ada perasaan itu, cepat-cepat istighfar, dan aku beristighfar kepadamu, bertaubat padamu ya Allah terhadap apa yang aku tidak tahu, yang aku rasa betul dah, ikhlas dah, rupanya tak ikhlas. Maka kita minta berlindung kepada Allah. Apa doa dia tuan-tuan? Ikut saya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bik wa astaghfiruka lima la a'lam. Jadi mudah-mudahan dengan sebab itu Allah sentiasa mengiringkan keikhlasan hati kita dalam ibadat kita pada 10 malam yang terakhir ini. Dan tuan-tuan, yang kedua, yang terakhir saya nak ringkaskan, iaitulah kita jangan lupa doa minta Allah terima amalan kita dan Allah kesian dekat kita. Ini benda yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Sebab tu setiap pagi Nabi ajar kita lepas subuh, ajar kita baca doa ni, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amala mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepada kamu ilmu yang bermanfaat. Ni ilmu hari ni tuan-tuan, ilmu semalam ustaz kita, besok subuh ada ustaz lagi mengajar kita, memberikan kita ilmu. Minta ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik, rezeki yang halal, dan minta amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kemuncak paling besar. Nak tak nak penutup kehidupan kita ni, kita nak amalan kita Allah terima. Tu dia punya kemuncak paling tinggi. Dan kemudian Nabi pesan kepada para sahabat, rupanya jangan hanya bergantung pada amalan, jangan lupa minta pada Allah, ya Allah rahmat aku, ya Allah kesiankan aku, ya Allah rahmatkanlah aku, ya Allah kesiankan aku. Kerana inilah kemuncak untuk manusia masuk syurga. Kita ceritalah pintu Ar-Rayyan, ada pintu syurga khusus, tapi kemuncaknya adalah dengan rahmat Allah. Sebab tu Nabi SAW dalam riwayat Imam Al-Bukhari, ketika mana Nabi duduk dengan para sahabat, Nabi SAW menyatakan, la yadkhuluna jannata ahad min amali atau bi amali, tidak masuk syurga seorang pun daripada kamu dengan amalannya. Sahabat terkejut tuan-tuan. Nabi suruh solat, Nabi suruh zakat, Nabi suruh buat itu ini, tiba-tiba Nabi kata tak masuk syurga dengan amalan. Kemudian sahabat tanya, walau anta ya Rasulullah, kau pun tak masuk syurga ya Rasulullah? Kata Nabi, la, aku pun tak masuk syurga. Habis itu macam mana? Kata Nabi, illa ayyataghammadiyallah birahmati wa fadlih, melainkan Allah menyelimuti kita, memberikan kepada kita rahmat dan juga kelebihannya, maka dengan sebab itulah kita masuk syurga. Jadi jangan lupa keikhlasan kita dalam ibadah ini, dan jangan lupa juga minta supaya amalan kita diterima, dan minta supaya Allah rahmat dan kesian kepada kita semua tuan-tuan. Tak kira lah siapa pun kita, ustaz ke, ustazah ke, kita pun orang biasa, mintalah Allah terima amalan kita dan Allah kesian, Allah rahmat kepada kita. Jadi saya rasa cukup dulu lah sekadar tu. Mudah-mudahan ada poin-poin penting yang tuan-tuan boleh grab ataupun dapatkan untuk kita terus insya-Allah meneruskan momentum kita pada 10 malam terakhir ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdinas siratal mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabi qabr wa min fitnati mahwal mamat wa min syarri fitnati masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bik wa nastaghfiruka lima la a'lam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.